ada kelebihan. Para jemaah perlu ingat bahawasanya apa-apa amalan yang kita buat, kelebihan itu ditentukan oleh nas syarak. Nas syarak Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Seseorang tu tidak boleh menetapkan sendiri sesuatu kelebihan. Dia tak boleh mana-mandai, dia kata buat macam ni dapat kelebihan macam ni. Tak boleh. Itu bukan autoriti. Kita tak ada autoriti untuk menetapkan fadilah kelebihan sesuatu amalan. Adapun beri makan kepada orang miskin, itu memang dah ada dalil yang banyak dalam Quran, dalam hadis. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Mereka ni memberi makan pada hari yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan masyakkah. Diberi makan kepada siapa? Diberi makan kepada hari yang penuh dengan kesusahan kerana kelaparan. Masghabah ni ada ju'. Ini di antara amalan yang mulia, iaitu sesuatu yang manusia mengalami masyakkah. Lebih-lebih lagi kita yang sekarang ni masih dalam COVID-19, ramai ada orang yang hilang pekerjaan, perlu kepada bantuan makanan asas sebagainya. Bazlut ta'am lil muhtaj, kita bersusah payah sediakan makanan kepada orang yang memerlukan. Di mana orang tu sampai peringkat dia kata susah tu, dia punya lapar tu lasiqa bil ard, dia terpaksa melekatkan muka dia letak atas tanah kerana misyiddatil faqah, kerana kemelaratan hidupnya, susah sangat. Seolah-olah kalau jatuh, letak pipi tu terpaksa meniarap di atas tanah disebabkan terlalu lapar. Ataupun beri makan kepada anak yatim, yatiman za maqrabah dalam ayat yang selepasnya, ya, surah yang sama. Ataupun miskinan za matrabah, beri makan kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Itu yang matrabah itulah, yang kita kata lekatkan mukanya pada tanah tadi. Baik, kita terus kepada berikutnya. Kita pergi kepada berikutnya. It'amut ta'am, memberi makan makanan ini digalakkan oleh hukum syarak. Maknanya agama sangat haddana, menggalakkan kita untuk melakukannya. Ini bagi orang yang ada duit lebih, dia kena fikir setiap bulan apa yang perlu dia buat untuk dia sediakan makanan asas kepada orang-orang miskin yang ada di sekelilingnya. Kita jangan fikir, buat apa makan dia aku, dia susah, dia pandai-pandai, dia cari dengan siapa-siapa. Tak. Biarlah kita orang-orang yang ada duit yang lebih, ada harta yang lebih, kita bertindak untuk menjadi penyumbang, untuk bantu mereka. Ini orang yang suka buat kebaikan, ini orang yang mulia sebenarnya. Baik, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ta'amul isnain kafis salasah. Makanan untuk dua orang dia boleh cukup tiga. Maksudnya bila ada keberkatan, makanan yang sepatutnya dimakan dua cukup untuk tiga. Makanan ta'amus salasah kafi al-arba'ah. Makanan untuk tiga orang dia cukup untuk 4 orang. Kemudian kita lihat berikutnya. Bawah lagi. Kata Al-Allamah Al-Iraqi. Apa tadi atas tadi? Dalam Tarhut Tasrib, ini sebuah kitab fiqh jugalah, Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Dia mengira, dia menghitung antara faedah-faedah hadis tadi, ialah dia kata di antaranya ialah al-haddu ala it'amit ta'am, galakkan untuk beri makan makanan. Dan tidak sepatutnya an yabtani'a sahibuhu min taqdimihi likillati. Tidak boleh orang yang punya makanan menghalangnya untuk diberikan kepada fakir miskin dengan sebab kurangnya makanan. Okay, ada hadis dua orang wanita, seorang wanita bersama anak perempuannya datang ke rumah Nabi. Masa tu Nabi tak ada. Adanya Aisyah. Jadi Aisyah bagilah. Ada satu riwayat sebut 2 biji buah kurma, ada satu riwayat sebut sebiji. Sebutir buah kurma tu yang ada di rumah Aisyah, dia bagi juga. Dan wanita tu pula kerak dua untuk bagi dia separuh, anak dia separuh. Maknanya kita ni kalau kita tak mampu nak bersedekah banyak, sikit pun sikit lah. Itu yang Nabi pesan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Buatlah sedekah walaupun dengan separuh daripada buah tamar. Jadi it'amu ta'am ni termasuk sedekah. Okay? Termasuk sedekah dalam bentuk beri makan kepada orang yang miskin. Kemudian kita lihat di bawah tu,
Ita'amut ta'am, beri makan makanan dan berusaha untuk menyampaikan kepada yang memerlukan di antara min ahabbil a'mali ila Allah azza wa jal, di antara amalan yang Allah Taala kasihi. Baik, kita lihat dalam hadis yang berikut di mana Nabi SAW membuat perumpamaan bila seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah, siapakah manusia yang paling Allah Taala sukai, yang paling Allah Taala sayangi? Kemudian dia tanya lagi soalan, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah, apakah amalan yang lebih Allah Taala sukai? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang Allah Taala paling sukai, yang Allah Taala sayangi ialah yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya kehidupan dia tu banyak memberi faedah. Kalau dia ada ilmu, dia boleh berkongsi ilmu. Kalau dia ada harta, dia boleh berkongsi kekayaan dia dengan orang miskin. Termasuklah beri makan makanan. Kemudian yang kedua, amalan yang Allah Ta'ala sukai adalah sururun. Rasa kegembiraan tudkhiluhu ala muslim, yang kamu masukkan pada orang muslim. Apa maksud kegembiraan? Kita memberikan kata-kata semangat untuk dia lebih rasa kuat. Kalau dia diuji dengan kemiskinan, kita kata kemiskinan ini adalah ujian daripada Allah. Sabarlah, mungkin suatu masa nanti akan datang rezeki. Kita jangan berikan kata-kata yang melemahkan semangat dia. Allah Ta'ala nak, Nabi nak surur. Berikan kata-kata yang menimbulkan rasa senang hati, gembira. Kalau kita ziarah orang sakit contohnya, kita kata penyakit ini tak ada apa, insya-Allah dengan izin Allah akan sembuhlah beberapa hari lagi. Tak boleh kita cakap dalam bentuk yang mematikan semangat dia. Mu ni sakit gini ni, ada sayang aku hari tu. Dia sakit macam ni, 3 hari lepas tu meninggal dia. Kawan ni tengah sakit ni down tu semangat. Ini salah. Itu salah. Kita menyebabkan lemah semangat orang. Kita mesti beri kekuatan yang menyebabkan dia rasa lebih bersemangat. Itu sururun. Rasa kegembiraan yang dimasukkan dalam hati orang Muslim. Ataupun kamu bantu untuk melepaskan ia daripada kurbah, satu kesusahan. Ataupun yang keberapa dah? Itu 2, 3. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, kamu tolong langsaikan hutangnya. Kawan kita tu ada berhutang dengan orang lain. Kita fikir macam mana nak buat, tak apalah, kita kata aku tu dah bayar hutangmu. Nanti mu ada duit bayar pada aku tu. Ataupun kita sedekahkan untuk dia tu, kata tak apalah. Kamu ada hutang tak dapat bayar, aku tolong sedekahkan untuk kamu, hutang tu aku tolong bayarkan. Oh, besar pahala. Tapi tak adalah orang kita yang sanggup buat secara tu. Dia kata, mu pandai berhutang, mu payah sendirilah. Sebenarnya kalau kita tolong orang tu untuk bayar hutang dia, jika dia berhutang dalam perkara yang diharuskan, yang dibenarkan oleh agama, maka orang yang tolong bayar hutang kawan dia tu besar pahalanya. Dan yang keempat, au tatrudu anhu ju'an, atau kamu menghilang daripadanya. Tatrud ni maknanya mengusir ataupun membuang jauh, mengusir jauh daripadanya kelaparan. Iaitu sediakan untuk dia apa-apa makanan yang dia boleh gunakan untuk kehidupan dia. Sebab itu, ya, para jemaah, kita lihat banyak hukum-hukum kifarat dalam Islam yang ada kaitan dengan makanan. Contohnya, kalau seseorang tu bersumpah, orang tu bersumpah yang dia mungkin tak dapat laksanakan sumpah dia itu, dia nak kifaratkan sumpah. Antaranya dia perlu beri makan kepada apa dia? 10 orang miskin. 10 orang miskin. Itu boleh kita lihat dalam Suratul Maidah, awal juzuk yang ke-7. Muka surat 122. Muka surat 122. Tertinggal 1. Okey. Bawah sekali ayat 89 tu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tidak menghukum kamu atas sumpah yang dilakukan secara lara. Ini orang bersumpah tapi dia tak sengaja nak bersumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Tetapi yang diambil kira ialah sumpah yang dibuat dengan sungguh-sungguh. Maka sesiapa yang melihat sumpah dia tu, dia perlu kifaratkan sebab ada yang lebih baik daripada sumpah tu. Fakaffaratu, dia nak kifaratkan sumpah. Pertama, it'amu asyarati masakin, beri makan 10 orang miskin. Allah Ta'ala dahulukan beri makan 10 orang miskin. Ataupun beri makanan itu adalah min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan
kadar sederhana yang biasa diberikan kepada keluarga kamu. Biasa kalau kita bagi pada keluarga, kita kata sebuku nasi RM5, kita bagi pada seorang miskin, sebuku nasi nilainya sekitar itulah RM5 atau RM6 dengan harga semasa. Tapi nak berapa ni 10 orang miskin, ni salah satu kifarat sumpah. Ataupun kalau tak dapat beri makan, au kiswatuhum, atau beri pakaian, au tahriru raqabah, ataupun merdekakan seorang hamba. Kalau tak mampu jugalah, barulah diganti dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari bagi orang yang nak kifaratkan sumpahnya, bersumpah. Tapi yang pertama sekali disebut ialah beri makan 10 orang miskin. Begitu juga dalam kifarat zihar. Apa dia zihar? Zihar apabila si suami menyebut bahawasanya ada anggota badan isteri ni sama dengan mahram dia, atau biasanya kalau dalam fiqh, dalam kitab fiqh sebut sama dengan anggota badan ibunya, itu zihar. Di zaman jahiliah zihar ni dikira talak. Kita boleh lihat dalam surah Al-Mujadilah, juzuk yang ke-28, muka surat 542. Ini lagi banyak ya, beri makan 60 orang miskin. Sumpah tadi 10 orang aja. Itu pada ayat yang ke-4 ya. Ayat yang ke-4. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Sesiapa yang melakukan zihar, kemudian dia nak kifaratkan zihar, pertama dia kena merdekakan seorang hamba sebelum suami isteri itu kembali bersama ataupun boleh melakukan persetubuhan. Jika tak mampu, maka yang kedua dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Sebelum suami isteri itu dapat bercampur kembali. Dan yang ketiga, faman lam yastati', sekiranya tak mampu juga yang kedua, maka fa'it'amu sittina miskina. Hendaklah dia beri makan kepada 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin, itu yang menduduki kedudukan yang terakhir. Pertama, merdeka hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, beri makan 60 orang miskin. Ini dia sama dengan kifarat suami isteri yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Ini kifarat zihar. Jadi kita melihat apa munasabahnya Allah Ta'ala sebut kifarat tadi dengan ita'amu miskin, beri makan kepada orang miskin. Sebab Allah Ta'ala tahu bahawa dalam kalangan manusia tetap ada orang-orang miskin yang tak cukup makan. Tetap ada. Maksudnya yang keperluan makanan itu tak menentu. Baik, kita kembali kepada kelebihan makan tadi dalam website alukah.net tadi. Ada sikit lagi kita nak sambung sebelum kita kepada yang berikutnya. Tak ada. Okey, tak apa. Tu dia. Lagi bawah lagi. Ini dah baca dah hadis ni, bawah lagi. Okey, antara kelebihannya kita lihat ini. Daripada Ibnu Umar, afsyus salam wa ati'imut ta'am. Sebarkan salam, berikan makan makanan, jadilah kamu ikhwanan, orang-orang yang bersaudara, kama amarakumullah, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan. Maknanya beri makan kepada orang miskin sebab untuk mendapatkan mahabbah dan boleh menetapkan lagi rasa kasih sayang tadi, mahabbah ataupun mawaddah. Kita tolong orang tu rasa dihargai, maka terjanilah rasa kasih sayang antara yang membantu dengan orang miskin yang dibantu. Baik, kita lihat berikutnya di bawah sikit lagi. Kita nak pergi pada berikutnya. Kata Ammar radhiyallahu anhu. Ammar ni seorang sahabat Nabi, Ammar bin Yasir. 3 perkara yang sesiapa terhimpun padanya, maka telah dikira terhimpun iman padanya. Al-insaf bin nafsik, rasa kesedaran daripada diri kamu. Memberikan bazlus salam lil alim. Lil alim ke lil alam? Lil alim. Memberi salam kepada orang yang lebih alim, maknanya kita menghormatinya. Dan juga infak. Boleh memberi infak atau beri sedekah yang boleh melenyapkan sifat iktar. Iktar ni bakhil ya. Wa kana al-insanu qatura, adalah manusia ni ada sifat bakhil. Macam saya cerita tadilah,
Kalau kita nak beri makan kepada orang lain, kita kata, peduli apa itu kehidupan dia, pandai-pandailah dia nak hidup, dia cari makan. Jangan kita buat sikap macam tu, buruk sikap tu ya. Allah Ta'ala telah menegur keras sikap orang-orang kafir yang tidak mahu beri makan dengan alasan dia kata, kalau Allah Ta'ala nak beri makan, dia boleh beri makan. Kenapa pula suruh kami? Biasa kan kita baca dalam surah Yasin, ini pentingnya kita kena faham ayat tu, kena tadabbur, bukan setakat baca saja. Masyarakat kita memanglah Yasin ni banyak event apa-apa Yasin. Tapi baca saja ramai yang tak faham. Kita lihat dalam ayat muka surat 443. Muka surat 443 ayat 47. Ayat 47 dalam surah Yasin tu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu, dermakanlah ataupun belanjakanlah, sedekahkanlah. Bahasa mudahnya sedekahkanlah sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan. Maksudnya berilah makan. Sedekah dapat beri makan. Lalu qala allazina kafaru lillazina amanu, berkatalah orang-orang kafir kepada orang beriman. Ini kata-kata ni dalam bentuk mengejek-ngejek. Kata mereka, kata orang kafir ni, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Patutkah kami pula yang kena beri makan kepada orang, maksud orang miskin lah. Adakah pula kami yang kena beri makan kepada orang yang jika Allah Ta'ala kendaki, dia boleh beri makan? Saya bimbang kata-kata ni berlaku pada orang Islam. Ayat ni cerita, qala allazina kafaru, orang-orang kafir kata kepada orang beriman, mu nak suruh aku beri makan kepada orang miskin tu? Suruh Tuhan lah, Tuhan kau beri makan rezeki pada kita semua. Sama juga kadang-kadang adalah bukan orang ni, cerita kucing. Kadang-kadang saya simpati tengok ada kucing-kucing yang datang ke rumah, kita pun tak tahu kat mana. Ada setengah orang kata cara apalah, kucing semua binatang ni Tuhan tentu dah rezeki. Kita kata betul, memang rezeki Allah Ta'ala tentukan. Tetapi bila binatang tu sampai ke rumah kita, maknanya Allah Ta'ala yang beri ilham kepada dia bahawa rezeki dia ada kat rumah kita. Kita yang perlu ambil tanggungjawab untuk beri makan kepada kucing tu. Tak nanti kau kena tok email, tok ngulu, tok gawa mai royak kita. Tak perlu, kita sendiri kena faham. Semua makhluk ini adalah ciptaan Allah dan kita hidup berkongsi nikmat atas segala yang Allah Ta'ala sediakan atas muka bumi ini. Jangan kita jadi manusia yang rakus. Kita rasa semua ada ni untuk kita aja. Tak, kita berkongsi. Jadi semua makhluk berhak untuk mendapat bahagian rezekinya. Sekalipun kalau kita kata macam orang kafir, ya, sebab kita dah baca dalam ayat surat Al-Insan tadi, Asira, tawanan perang tadi. Walaupun orang yang ditawan dalam perang, yang dikurung tadi orang yang orang yang kafir, tetapi selagi dalam tahanan, dalam kurungan, kena beri makan kepada mereka walaupun mereka kafir. Tak boleh kita biarkan mereka tu terkurung dalam keadaan akhirnya mereka mati kebuluran. Jadi dalam surah Yasin ni Allah Ta'ala beritahu orang-orang kafir kata, anut'im, adakah kami pula yang kena beri makan kepada sesiapa yang jika Allah Ta'ala kenaki, dia sendiri yang boleh beri makan. Maknanya kami tak nak bantu mereka. Mereka nak hidup pandai-pandai lah. Ini sikap yang sangat buruk. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang menyebut kelebihan beri makan kepada binatang. Tadi cerita beri makan kepada manusia, pada binatang pula. Ada setengah orang yang tak sabar dengan kerana mungkin kita kata, contoh paling dekat dengan kita ni kucing lah. Kita kata kalau anjing tu kita takut nak pelihara anjing sebab banyak masalah yang timbul. Dan ada halangan dari sudut hukum. Ada setengah orang kata payah-payah agak kita kucing pada orang lain lah. Buang di pasar ke mana. Kita kata kenapa kita sanggup menolak rahmat Allah yang datang kepada kita. Nabi kata apa dia? Fi kulli kabidin ratbatin ajr. Fi kulli kabidin ratbatin ajr. Pada setiap makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ni, kabid ni hati yang basah. Kabidin ratbah, rata, ta ba ta marbutah, lepas tu ba ratbah, ajrun. Okey, cukup dah. Munculnya hadis ni bila ada cerita ni seorang lelaki beri minum, bukan beri makan pun, beri minum kepada seekor anjing. Panjang, hadis ni panjang. Ada cerita dia. Kita ni bawa satu topik beri makan. Sebab besarnya kedudukan beri makan dalam Islam ni sehingga
salah satu sebab orang-orang kafir masuk neraka sakar puncanya kerana dia kata dia tak beri makan pada orang miskin. Baik, ini hadisnya. Nabi SAW beritahu ni ceritanya. Nabi ni suka bercerita. Jadi kalau ada di antara kita yang suka bawa cerita, bawalah cerita-cerita yang benar daripada hadis-hadis yang sahih. Nabi beritahu, baina rajulun yamshi, ketika mana seorang lelaki itu berjalan. Nabi tak sebut siapa-siapa, adalah seorang tu berjalan-jalan. Lalu fashtadda alaihi al-atash, lalu bersangatlah rasa dahaganya. Haus. Mungkin berjalan di tengah padang pasir, haus. Lalu dia bertemu dengan sebuah perigi, jumpa telaga. Fanazala bi'ran, singgah dekat telaga tu, fashariba minha, ambillah air dalam telaga tu. Air guna apa-apalah, guna baldi ke, guna timba ke. Kemudian dia pun keluar daripada tempat tu. Tiba-tiba keluar, dia lihat di belakang dia, bikalbin yalhas, ada seekor anjing yang terjelir-jelir, dahaga. Sehingga anjing tu yakul thara minal atash, terpaksa makan apa-apa atas tanah sebab dahaga sangat. Tengok air tak ada. As-thara tu maknanya tanah, at-turab. Lalu kata lelaki tu, laqad balagha hadza mislu allazi balagha minni. Dia kata sesungguhnya anjing ni telah sampai tahap dahaganya seperti yang aku dahaga tadi. Dia pun tak sampai hati. Lelaki tadi pun mala'a khuffahu, dia cabut khuf. Apa dia khuf? Khuf ni kasut nipis yang dibuat daripada biasanya kulit getah. Kasut nipis. Orang Arab dia kalau pakai khuf, dia kalau kita belajar fiqh, dia ada hukum al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas khuf. Bagi orang yang pakai khuf, dia tak perlu tanggalkan khuf bila dia berwuduk untuk basuh kaki. Jadi dia cabut khuf dia tu, masukkan air, buat sebagai timba ke bekas air. Lalu dia tahan dengan mulutnya, maksudnya dia terpaksa apa dia meletakkan tunduk dalam perigi tu. Adapun dia punya khuf tu dia terpaksa gigit dengan mulut dia, kekoh dengan gigi dia, kekoh pula dia gigit. Kemudian dia pun bawa naik ke atas, fasaqal kalba, dia pun beri minum kepada anjing tadi dengan air yang dimasukkan dalam kasut khuf tadi. Lalu dia pun bersyukur kepada alhamdulillah, syukurnya Allah aku dapat tolong anjing ni. Anjing ni dahaga sangat. Maka dengan sebab perbuatan dia tadi, faralah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Jadi kalau setara anjing dia beri minum, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Apatah lagi kalau kita tolong kucing ke sebagainya. Kucing lah. Itu contoh yang paling dekat di depan kita. Lalu bila sahabat dengar cerita ni, sahabat kata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Adakah kita juga dapat pahala kerana tolong binatang, beri makan kepada bahimah binatang ni? Nabi jawab, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Itu hadisnya. Fi kulli kabidin ratbatin ajr. Pada setiap makhluk yang ada hati yang basah. Hati yang basah ni mana hidup, tak kira manusia ke binatang ke, ajrun, ada pahala. Jadi fahamlah kita. Kalau kita susah payah cari makanan untuk kucing peliharaan kita, tak, kita jangan fikir benda ni sia-sia, buang duit, tak. Di sisi Allah ada pahala. Kita yakin pahala tu bukan untuk kehidupan dunia, untuk akhirat nanti kita akan terima. Jadi banyak amalan soleh yang kita boleh buat. Salah satunya it'amut ta'am, beri makan, beri minum. Orang-orang jahiliah tahu besar pahala beri makan, beri minum. Di zaman jahiliah mereka pun beri makan, beri minum. Secara spesifik Allah Ta'ala sebut beri minum kepada jemaah haji. Baik, kita lihat ayat ni. Bila beri makan, dia package dia ada beri minum. Tak akan beri makan sahaja, mesti disediakan air kan. Kita lihat dalam surah At-Taubah. Beri makan kepada manusia, beri makan kepada anjing, beri minum pula. Beri minum kepada manusia. Dia package dia begitu. Dalam surah At-Taubah, muka surat berapa tu? Muka surat 189. 189 ayat 19. 189 okey. Muka surat pada ayat 19. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Adakah kamu menjadikan, adakah kamu mensifatkan hanya perbuatan beri minum? Orang-orang ini ayat ni cerita tentang zaman jahiliah. Zaman jahiliah sebelum diwajibkan haji dah ada haji ya. Ibadat haji ni dah difardukan zaman Nabi Ibrahim lagi. Tetapi zaman jahiliah bila orang luar datang buat haji mengikut agama Nabi Ibrahim,
orang-orang di Mekah yang kafir musyrik ini, dia tak halang. Dia tak halang boleh nak buat haji. Dan bahkan mereka pula bersusah payah beri minum kepada jemaah haji. Sediakan air pula. Tetapi mereka tu kafir. Lalu Allah Ta'ala tanya, adakah dengan perbuatan orang yang beri minum kepada jemaah haji dan mereka bersusah payah memakmurkan Masjidil Haram dalam keadaan mereka tu kafir, adakah mereka itu sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat yang berjihad pada jalan Allah? Jawapannya, la yastawuna indallah, tidak sama. Yang ini walaupun orang kafir terbuat kerja kebaikan, antaranya beri minum kepada jemaah haji, tapi di sisi Allah tak ada pahala sebab mereka kafir musyrik. Cuma kita faham daripada ayat ni kenapa orang-orang musyrik pun bersusah payah menyediakan minuman kepada jemaah haji yang datang ke Mekah. Kerana mereka tahu ini di antara nilai-nilai mulia yang Allah Ta'ala sukai. Dalam keadaan syirik mereka pun, mereka masih juga ada nilai-nilai mulia, iaitu menyediakan air untuk keperluan jemaah haji. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Panjang pula cerita tentang beri makan makanan. Semoga tajuk ni memberi motivasi kepada kita lah. Memberi kepada kita motivasi untuk kita membantu sesama kita. Kalau kita dengar ada orang susah apa, kita kata kita kena bantu, kena tolong. Kalau kita rasa dia ni jenis malas bekerja, kita nasihatlah dia. Tapi kalau dia susah, tak apa, kita tolonglah. Sekadar yang kita boleh tolong, di sisi Allah ada pahala. Jangan kita berkira-kira tu ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata mereka, kami ni dahulu selalu ambil bahagian, suka bercakap-cakap perkara yang salah. Khadha yakhuni, suka berbual sembang-sembang perkara yang salah. Antaranya mereka tuduh, Nabi Muhammad ni gila, Nabi Muhammad ni tukang sihir, Nabi Muhammad ni penyair. Ayat ni kita kena faham bersama dengan ayat lain. Pertama dalam surah Al-Ma'idah pula, An-Nisa, An-Nisa dan Al-An'am. An-Nisa muka surat kejap. Muka surat 100. Muka surat 100 ayat 140. Muka surat 100 bawah sekali. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ini sifat orang-orang orang kafir, orang kafir yang mana sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun sifat orang munafik yang menjadikan orang kafir sebagai wali mereka, sebagai pembantu mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan dalam kitab ini, dalam Quran ini, iaitu Allah Ta'ala beritahu yang mana orang-orang kafir itu bila mereka mendengar ayat-ayat Allah lalu diejek-ejek dan diingkari. Oleh siapa? Oleh orang yang kafir dan munafik. Itu ada dalam kurungan terjemahan tu. Oleh orang yang kafir dan munafik. Okey. Maka kita orang beriman dipesan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu, atau pada perkataan yakhudu tu. Khadha yakhudu. Khaidin tu isim fa'ilnya. Maka Allah Ta'ala pesan bila kamu dengar orang munafik, orang kafir duk sembang-sembang perkara yang mencela Islam, ataupun perkara yang kita kata tuduhan-tuduhan jahat mereka kepada Islam dan ajaran Islam, fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu, sehinggalah mereka masuk kepada perbincangan yang lain, tukar topik lain. Kalau mereka bercakap soal nak memburukkan agama dan nak menghina orang beriman, maka jangan duduk bersama mereka. Ini ayat ni cerita tentang apa yang berlaku di zaman dakwah Nabi di Mekah dulu. Kalau duduk sekali, innakum idzam misluhum, kamu pun serupa dengan mereka, sama je perangai. Jadi di sini orang beriman tidak boleh duduk bersama orang munafik jika orang munafik bercakap dalam perkara yang seperti nak merendah-rendahkan ajaran Islam. Ini cukup menyedihkan zaman sekarang bila orang-orang yang munafik ni berani memperlekehkan hukum-hukum agama secara terang-terangan, tulis dalam Facebook sebagainya, sedangkan dia orang Islam. Menunjukkan mereka ni orang yang jelas kemunafikannya. Kita orang beriman tak boleh tumpang sekaki. Kita kata ini adalah satu kesalahan. Kemudian kita lihat satu lagi dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am muka surat 135.
ayat 68. 135 bawah sekali. Page tu bawah sekali. Ayat 35, ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Pada perkataan yakhuduna. Dan apabila engkau ya Muhammad melihat ada orang-orang yang memperkatakan dalam kata-kata mereka, cakap-cakap mereka tu mereka berkata dalam bentuk mencaci, mengejek-ngejek ayat-ayat kami. Jadi maksud yakhuduna di sini adalah cakap-cakap dalam bentuk ejek, caci, cela. Ini satu perbuatan yang sangat buruk, hina, kerana memandang tadilah, memandang hinalah terhadap ayat-ayat keterangan daripada Allah. Maka kalau jumpa orang macam ni, fa'arid anhum, Allah Ta'ala suruh berpaling, tinggalkan mereka. Ikut dia lah. Dia nak buat gitu, itu dia punya pasal. Kita tak mahu tumpang sekali dua dengan dia. Hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Allah Ta'ala kata sehinggalah mereka tukar topik perbincangan mereka kepada tajuk lain. Tukar perbincangan kepada tajuk lain. Sehingga mereka memperkatakan hal yang lain. Kalau duk kecek nak rendahkan hukum agama apa ni, itu tak boleh. Kadang-kadang ada orang yang kita tengok dia duduk sama-sama kedai kopi, kita kata jomlah pergi masjid, ustaz ada buat kuliah apa. Dia kata kita ni pahala banyak dah, demo hak kuliah pahala demo pergi lah. Oh, kurang ajar sungguh. Dia kata kita hak pahala banyak tak pergi masjid pun tak apa. Jadi kita kata bukan soal pahala tak pahala. Ini adalah ajaran Nabi yang menjadi sunnah baginda untuk kita melazimkan diri berada dalam majlis ilmu sebagainya. Tapi dia ejek pula kita. Dia kata apa pahala-pahala aku dah banyak dah apa. Jadi itu sesuatu yang sangat menduka citakan kita dan kata-kata itu menunjukkan mereka ni orang ada sifat munafik. Jadi tak boleh duduk bersama dengan mereka. Kita kena ingat tak boleh. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jika kamu dilupakan oleh syaitan, menyebabkan kita terlupa. Terlupa ni sebab kita jadi galik. Kelantan kata galik. Galik ni maknanya kita jadi leka. Leka asyik duduk situ buah-buah. Bila syaitan menyebabkan kamu lupa, lalu kamu terus duduk bersama mereka. Duduk situ sedap, buah ni memang sedap lah. Duduk kedai kopi, kedai makan, sembang. Makan tu sebenarnya sekejap je, 10 minit, 15 minit habislah. Tapi sembang tu berjam-jam. Maka Allah Ta'ala pesan, janganlah engkau duduk lagi bersama kaum yang zalim tu. Sesudah engkau dah ingat sedar akan larangan, tak boleh duduk bersama dengan mereka. Duduk-duduk sembang ni lah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muddathir ini. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi bila kita dah lihat ayat dalam surah An-Nisa tadi, surah Al-An'am, fahamlah kita maksud nakhudu tu. Nakhudu ma'al khaidin. Adanya persamaan pada kalimah khada yakhudu, isim fa'ilnya khaidun ataupun khaidin. Merujuk kepada sembang-sembang, cakap-cakap yang buruk, memperkatakan perkara yang salah, yang buruk bersama dengan orang-orang yang memperkatakannya. Kemudian mereka mengaku wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ayat berikutnya. Kata mereka kami mendustakan hari pembalasan. Dinamakan hari pembalasan dengan yaumuddin. Ad-din daripada perkataan dana yadinu, maknanya ada ganjaran, ada balasan. Sebab itu dalam bahasa Arab, hutang tu disebut ad-dain. Ad-dain dal tu bagi atas, ad-din dal bagi bawah. Ad-dain hutang, sebab bila kita berhutang, kita perlu kembalikan hutang, kena bayar balik. Kalau kita tak bayar, itu bukan berhutang, kita dah dikira curi. Orang bagi hutang, kita tak bayar, kita boleh dicas sebagai mencuri. Sebab kita berhutang, kita tak bayar hutang. Tapi kita tak nak cerita bab hutang ini. Ini cerita tentang orang kafir yang sebab mereka masuk neraka sakar kerana mereka mendustakan hari pembalasan ataupun hari kiamat lah. Ini disebut dengan yaumiddin. Itu biasa kita baca dalam salat, maliki yaumiddin. Allah Ta'ala adalah pemilik, penguasa pada hari pembalasan. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Hatta atana al-yakin, kata mereka sehinggalah sampai kepada kami keyakinan. Maksud yakin di sini adalah al-maut. Al-maut. Baik, kita lihat ayat di akhir surah. Sebelum kita lihat tafsirnya, kita lihat ayat di akhir surah Al-Hijr. Allah Ta'ala suruh kita beribadat sehinggalah kita
mati. Selagi kita masih hidup, kita kena beribadat kepada Allah. Muka surat 267. 267. 267. Ayat 99 surah Hijr. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, yakni teruslah beribadat kepada Allah sehingga datang kepada kamu perkara yang tetap yakin. Apa dia yakin di sini? Al-maut. Ni kadang-kadang ada ajaran sesat. Dia tafsir sendiri. Dia buat tafsiran sendiri. Dia kata, oh saya tak payah ibadat dah sebab saya dah lama dah ibadat, saya dah yakin dah. Orang hodok sembahyang di masjid tu orang tak sampai makam yakin lagi. Kita kata, kamu dah bawa tafsiran yang salah, kamu dah sesat. Itu salah. Kita lihat antara tafsir yang disebut oleh ulama tafsir, yakin di sini ialah al-maut, kematian. Kemudian riwayat kedua, haddatsana Muhammad bin Syarah, haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan, haddatsani Tariq bin Abdul Rahman. Banyak sanad di bawah ini dalam tafsir Tabari ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin ini al-maut, kematian. Pendapat ini dipegang oleh Mujahid. Ini di antara tokoh tafsir di zaman kami, Mujahid, Hasan Basri, Qatadah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian dia bawa untuk menjelaskan ayat terakhir surah Al-Hijr, dia bawa balik ayat surah Mudaththir kita baca saat ni. Dia kata dalil yang menunjukkan bahawasanya yakin di sini adalah al-maut ialah dia rujuk refer balik ayat surah Mudaththir. Dia kata antaranya orang yang masuk neraka sakor beritahu wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Jadi dalam tafsir Tabari untuk menjelaskan ayat akhir surah Al-Hijr, dia ambil balik ayat surah Mudaththir. Ini telah kaedah yang paling baik untuk kita faham ayat-ayat Quran. Itu ayat Quran tu dikaitkan dengan. Baik, kita lihat hadis ni pula. Ni hadis ni. Dalam riwayat yang sahih daripada hadis Az-Zuhri daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit daripada Ummul Ala. Ummul Ala ni seorang wanita di kalangan Ansar. Katanya suatu hari Nabi SAW datang datang nak uruskan jenazah Uthman bin Maz'un. Nabi sedih ya kena kematian Uthman bin Maz'un sebab Uthman bin Maz'un ni saudara Nabi yang susuan, adik-beradik susuan. Ada riwayat menyebut Uthman bin Maz'un ni adalah saudara susuan Nabi. Dia adalah lelaki yang pertama mati di kalangan Muhajirin setelah berhijrah ke Madinah. Rasanya tak sampai 2 tahun, rasa beberapa bulan ya. Beberapa bulan duduk Madinah, dia sakit, meninggal dunia. Nabi sangat sedih. Dan ada hadis dalam Sunan Abi Daud, kata silap Sunan Abi Daud tentang kematian Uthman bin Maz'un. Saya pun lupa nak bawa matan dia. Hadis tu dijadikan dalil oleh ulama, bila berlaku kematian kita kena letak batu nanda. Tak perlu buat belindan-belindan. Belindan tu binaan tepi tu tak perlu. Hak Nabi buat semasa kematian Uthman bin Maz'un ialah Nabi letak, rasanya ada cerita ni dalam Wikipedia. Dia meninggal pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijrah. Seorang sahabat yang terawal, dia di antara sahabat yang awalil muhajirin, golongan muhajirin yang terawal meninggal di Madinah. Dan orang yang terawal dikebumikan di Baqi'. Di Baqi' ni kubur di Madinah lah. Itu cerita Uthman bin Maz'un. Nama dia dikenali dengan kunyah dia Abu Sa'ib Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Hudzafah bin Jamhal Al-Qurashi. Dia di antara yang terawal masuk Islam. Dia masuk Islam setelah selepas Islamnya 13 orang lelaki yang lain. Mana dia di antara yang terawal lah. Di antara yang terawal. Kemudian dia punya adik dia ke kakak dia, Zainab binti Maz'un ni adalah isteri kepada Umar ibn al-Khattab. Gitu pula. Mana dia ni ipar lah. Kalau dia lebih muda daripada Umar, maknanya dia ni adik ipar Sayyidina Umar. Sebab Zainab binti Maz'un, saudara perempuan kepada Uthman bin Maz'un, adalah isteri kepada Sayyidina Umar. Gitu pula. Dia sahabat ni dia memang dia ada hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Jadi Umar kahwin pula dengan Zainab yang merupakan saudara perempuan kepada Uthman bin Maz'un. Baik, kita kembali kepada cerita tadi. Ini kena baca semula. Bila Nabi pergi ke rumah Uthman bin Maz'un yang mana dia dah qad mata, dia dah meninggal,
Apa jawab Nabi? Nabi kata, rahmatullahi alaik Abas Sa'ib. Nabi kata, semoga rahmat Allah yang mencucuri rohmu, wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib itu Osman lah. Fasyahadati alaika laqad akramakallah. Maka persaksian saya untuk kamu, semoga Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kamu. Lalu akhirnya Nabi kata, apa di akhir sekali? Nabi kata, ama huwa faqad ja'ahul yakin wa inni la arju lahu al khaira. Adapun dia, Osman bin Maz'un, telah sampai kepadanya al-yakin. Tengok Nabi sebut al-yakin, tapi sahabat fahamlah yakin di sini al-maut. Nabi sendiri memberikan tafsiran bahawa yakin di sini adalah mati. Nabi sendiri berikan tafsiran yakin di sini maknanya mati. Sebab Nabi kata, adapun Osman bin Maz'un qad ja'ahul yakin, telah sampai kepadanya keyakinan, iaitu matilah. Sebab dia dah meninggal dan aku mengharapkan baginya mendapat kebaikan. Kemudian ini ayat ini tentang tafsiran akhir surah Al-Hijr. Kalau dalam Sunan Abi Daud, tak ingat hadis tu macam mana dah lafaz dia. Ketika Nabi minta, Allahu Akbar, mana lafaz dia? Da'a rajulan, Allah, macam mana lafaz dia? Nabi memanggil seorang lelaki untuk ityanil al-hajar, untuk bawa seketul batu. Batu tu besar. Tetapi lelaki itu tak mampu, dia tak la yutiku, dia tak mampu untuk bawa batu tu. Da'a rajulan bi ityanil hajar, tapi la yutiku, lebih kurang gitulah. Dia tak mampu untuk bawa, akhirnya Nabi sendiri yang pergi angkat sehingga nampak jelas dia punya ketiaknya, sebab Nabi terpaksa sising lengan baju. Rasanya hadis tak ni hadis lain. Okay, tak apalah, kalau tak jumpa tak apalah. Ataupun tulis perkataan dufina Osman bin Maz'un. Dikebumikan Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un, cerita pengkebumian dia di Baqi'. Hadis ni ada dalam tu dah ada dah. Hadis ni ada dalam Sunan Abi Daud. Nabi SAW dafana atau melakukan pengkebumian kepada sahabat dia ataupun saudara susuan dia, Osman bin Maz'un. Ini cerita ni, saya bawa cerita ni sebab nak kaitkan dengan perkataan yakin tadi. Perkataan yakin bahawasanya bila seseorang tu mati, tu hadis dah ada hadis tu. Lama dafana, bila Nabi kebumikan Osman bin Maz'un. Ini panduan untuk kita lah. Kalau ada kematian, kita tak perlu bersusah payah nak tempah belindan. Saya tak tahu negeri luar macam mana. Kalau Kelantan dia panggil belindan. Hak bina yang keliling kubur tu. Nabi hanya letak satu batu penanda, batu kita akan panggil batu nisan. Batu nisan ni sebaiknya batu yang original lah, bukan batu yang manusia buat dengan semen. Itu batu yang original, batu bukit. Kelantan kata batu hidup. Batu memang tak hidup pun, tapi batu yang asal. Anna Nabi SAW lamma dafana Osman bin Maz'un, ketika dia kebumikan Osman bin Maz'un, wada'a inda ra'sihi, Nabi letak dekat kepalanya. Maksud bahagian kepala Osman bin Maz'un dah dalam tanah dah. Bahagian kaki, bahagian kepala, letak bahagian kepala saja. Liyu'lam, untuk diketahui, dikenali, inilah kubur. Dia kata liyu'lam qabru akhi, Nabi kata inilah kubur saudaraku. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku kebumikan di sebelah dengan kubur ini sesiapa yang ahli keluarga yang meninggal. Tak lama kemudian, anak anda Nabi Ibrahim yang baru umur 2 tahun lebih meninggal, Nabi letak situ juga jenazah
Ibrahim anak Nabi pun dikebumikan di dekat dengan kubur apa dia tadi, Uthman bin Maz'un. Okey, itu cerita tentang kematian Uthman bin Maz'un kaitan dengan perkataan yakin, dan caranya Nabi hanya letak satu batu penanda sahaja. Sebab tu kalau kita tengok kubur-kubur di tanah Arab, biasanya jelasnya kubur Baqi' di Madinah sendiri pun dia tak ada belintan, tak ada binaan. Cuba kita cari gambar surah Maqbarah Al-Baqi', surah Sad Wawrata, surah Maqbarah tak apa juga, Maqbarah Al-Baqi', Baqi' Al-Gharqad, Maqbarah Al-Baqi', ada dah bawah tu, Baqi'. Bagi sesiapa yang dah pernah ke Madinah, ke Mekah, haji ke umrah, mungkin tahulah. Tu gambarnya, kita tengok. Mana ada binaan belindan-belindan apa tu, hanya batu penanda sahaja. Sebab inilah cara yang Nabi ajar daripada zaman sahabat. Dan orang pertama yang dikebumikan di Baqi' ni gambar dia adalah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sahabat dari kalangan Muhajirin yang dah berhijrah ke Madinah, ditimpa sakit, akhirnya dia meninggal dunia di Madinah. Dan memang ada riwayat sebut Nabi sangat sedih sehingga dia menangis sebab ada kaitan dengan saudara susuan dia. Kalau cari dalam YouTube, rasa di YouTube ada cerita wafatu Uthman ibn Maz'un. Dalam YouTube tu gambar kubur Baqi' di Madinah. Untuk para jemaah nampak gambaran inilah sunnah Nabi dalam menguruskan kematian, itu kuburnya macam tu, simple je. Nanti salah faham, ada jemaah salah faham, ustaz dia kata kalau kita tak buat belindan, tak tulis nama, nanti kita nak ziarah kubur tok kita, mak ayah kita dah meninggal, macam mana nak kenal? Saya katakan kita nak ziarah kubur tok, nanti kau kena duduk cokoh tepi kubur. Kelantan kata kena duduk cokoh tepi, duduk cokoh lah. Mana di kubur ada kerusi, duduk cokoh atau duduk caca situ. Tak perlu, cukup kita duduk di tepi luar kawasan kubur, pagar kubur lah, duduk bahagian luar, dan kita membaca salam. Itu yang kedua tu, yang ada pakai necktie tu. Waktu rasa daripada Mesir yang ini ada, sebab dia seminit lebih ya. Apa yang dia nak ceritakan tentang kematian Uthman bin Affan, tapi mungkin para jemaah tak faham lah sebab ni dalam bahasa Arab. كان أخ النبي في الرضاعة أخو النبي في الرضاعة. قديما Uthman bin Maz'un ni adik كان saudara susuan Nabi. يبكي Nabi menangis. Dia nak beritahu bahawasanya Nabi sangat sedih atas kematian Uthman bin Maz'un, tapi kematian itu adalah dia ketangisan itu adalah fitrah, bukannya kerana dia meratapi kematian. Ini satu bahagian yang menarik dalam sirah Nabi. Jadi kita berhenti setakat itulah. Wa kunna hatta atana al-yaqin sampai ayat 47. Insya-Allah kita sambung lain kali. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan lah. Sebab esok saya belum bersuah hari, tapi sebab isteri saya bertugas dan kita ada banyak lagi urusan lain yang kena tu, jadi terpaksa ditangguhkan dulu. Jadi esok tak adalah. Kita sambung insya-Allah pada hari Jumaat pula lah. Hari Jumaat nanti dan hari Sabtu pada hari Minggu. Sebab kita dah nak kepada peringkat yang berikutnya, maknanya semakin sektor-sektor sekarang ni dah banyak dibuka dah. Termasuklah sekolah pun akan dibuka tak lama lagi. Jadi kelas kita pun terpaksa diubah lah. Kalau biasa kita setiap hari, sekarang ni kita dah mungkin terpaksa hanya buat pada hari Minggu sahaja, hari Jumaat, hari Sabtu, yang mampu untuk kita teruskan dengan kesempatan yang ada pada kita. Dan terima kasih kepada semua yang terus setia untuk bersama dalam tadabbur. Semoga dengan cara sebegini, kefahaman kita, ilmu kita tentang Quran ini semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jadi kalau ada soalan, saya buka 1, 2, kita dah 7.42 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam. Saya daripada Kota Baru. Saya nak tanya Ustaz pasal taubat. Ustaz, kita dah bagi tahu bahawa setiap kali kita buat kesalahan, kita kena bertaubat dengan segera.
dengan Ya. istighfar banyak-banyak. Dan saya nak tanya lah pasal istighfar ni, memanglah kita beristighfar, selalu beristighfar. Dan saya nak tanya pasal solat sunat taubat. Macam mana? Solat sunat taubat ada hadis yang sebut ma min abdin yuznibu zamban. Nabi kata ma min abdin, mana-mana hamba yang buat satu dosa, ma min abdin yuznibu zamban fayatawadda, kemudian lepas buat dosa dia berwuduk. Nak solat kena wuduk dululah, fayatawadda. Ma min abdin yuznibu zamban, mana-mana hamba yang buat satu dosa, kemudian dia berwuduk, kemudian dia solat, dia berdoa. Jadi kita solatlah, itu solat dengan niat solat sunat taubat. Bacalah apa-apa yang kita boleh baca untuk surahnya, tapi para ulama menyatakan yang lebih baik seseorang tu baca ayat yang keberapa ya dalam surah Ali Imran tu. Kalau ingatlah, kalau tak ingat nak buat macam mana? Ayat 133 hingga 136. 1, 2, 3, 4 ayat juga. Jadi kalau seseorang tu boleh ingat ayat ni, bacalah dalam salat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau tak ingat ayat ni, tak apa, baca lepas salat sebagai doa. Dan itulah orang tu berdoa lah, menyatakan dia bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan. Jadi salat sunat taubat tu memang ada lah. Hadis pun ada. Yang Nabi sebut, ma min abdin yuznimu zamban, mana-mana hamba yang buat dosa kemudian berwuduk, solat, maka dengan cara begitu insya-Allah akan diampunkan dosanya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Assalamualaikum. Ya, salam. Silakan Puan Halimah. Ya. Siapa dulu? Saya dulu Ustaz. Ya, silakan. Okey. Soalan dia Ustaz, berhubung dengan tajuk ini berkaitan dengan salam infak dan bagi makan kan. Ya. Seorang sahabat saya ni, dia kata dia dia bela kucing 80 ekor. Dia pergi makan Banyak. hari lah. Itu cara dia butik pahala. Kemudian dia infak musim COVID ni memang sedia-sedia infak, dia seorang yang pemurah lah. Tapi bila saya kata ajak jom kuliah online ke sebelum COVID ni pergi kuliah, dia kata dia tak perlu tu, dia kutip pahala dengan cara lain. Jadi macam mana pandangan orang yang macam ni lah. Kan kaum baik kita. Lepas tu satu lagi soalan. Sedangkan mara kita ni susah. Dia suka minta bantuan tapi dia malas kerja. Musim COVID alasan tak ada kerja. Dia selalu minta. Kita tahu dia malas kerja. Bila kita bagi, lepas tu dia minta lagi. Kalau tak bagi, kita kesian dia tak nak makan. Macam mana Ustaz? Hal macam ni. Sekian. Masalah kerja, satu lagi masalah tak nak belajar. Sebenarnya susah juga kita nak paksa untuk ubah fikiran seseorang tu. Kalau dia hanya nampak apa kebaikan dia buat tu dari sudut matlamatnya untuk dapat pahala, kita kata itu silap. Kita hidup sebenarnya kita mengejar rahmat Allah. Kita mengejar rahmat Allah. Kalau kita nak hitung pahala, ada sahabat Nabi yang masuk syurga tak pernah solat pun, tak pernah puasa pun, tak pernah beri makan kepada kucing miskin pun, tapi masuk syurga. Sebab apa? Dia baru masuk Islam, ikut sama dalam peperangan Uhud, mati syahid. Lalu Nabi kata, adapun orang ni amila qalilan wa ujira kasiran. Nabi kata, ada dah hadis Sahih Muslim. Amila qalilan, amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Jadi kalau kita fikir kita buat amalan sebab saya dah pahala dah banyak dah, saya tak perlu kelas-kelas tadabbur, kelas apa ni sebab pahala dah banyak. Nabi kata orang ni amila qalil, walaupun amalannya sedikit pahalanya banyak. Kita nak nasihatkan kepada mereka tentang apa yang telah Nabi ingatkan. Itu Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Kalau kita ada peluang untuk kita tambahkan ilmu, maka kita kena usaha untuk tambahkan ilmu. Soal pahala tu cerita lain. Jadi kalau orang tu menilai, dia kata saya tak boleh belajar sebab saya dah banyak pahala, itu cerita lain, itu bab lain. Sekarang ni memang kita dituntut untuk belajar sebab Allah Ta'ala suruh talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Sebagaimana kita wajib salat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, begitulah menuntut ilmu ni wajib, bukan sunat, wajib. Nabi tak kata sunat, Nabi kata faridah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam ada Al-Mul Mufrad. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu Nabi kata fardu. Jadi kalau orang tu dia fikir dari sudut pahala, kita kata itu cara dia memahami isu ni salah.
salah sebab kita bukan fikir soal bab pahala. Kita lihat kenapa Allah Ta'ala lebihkan Nabi Adam bukannya malaikat. Kenapa Allah Ta'ala pilih Nabi Adam jadi khalifah bukan malaikat. Walaupun malaikat sangat banyak pahalanya. Malaikat kata, ya Allah, kenapa engkau pilih Adam jadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat ni sentiasa bertasbih, mensucikanmu. Buat pahala dengan bertasbih, subhanallah, subhanallah, malaikat. Tapi Allah Ta'ala kata, mu ada kelebihan beramal, pahala banyak, tapi Adam lebih lagi, ilmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Adam walaupun tak ada amalan, tetapi dia ada kelebihan ilmu. Kamu wahai malaikat, kamu ada kelebihan amalan bertasbih, maka Adam lebih lagi daripada kamu. Maka Adam dipilih menjadi khalifah atas ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam. Jadi kalau orang tu fikir hanya setakat nak pahala, kita melihat dia kena belajar lagi untuk faham perbezaan antara menuntut ilmu sebagai satu tuntutan dan usaha mencari pahala yang boleh dipelbagaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, saya Marsufah nak tanya soalan tentang ayat dalam surah Al-Maidah tu, tentang kafarat sumpah. Mu'asyaratil masakin. Kalau kita baca ayat ni, mula-mula bagi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Lepas tu membebaskan hamba. Siapa yang tak boleh, maka dia puasa 3 hari. Kalau kita tengok susunan ayat ni, dia macam ringan. Lepas tu pilihan dia kepada berat. Lepas tu kepada ringan balik. Macam mana nak faham tu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Dia sebenarnya bergantung kepada kemampuan orang yang melakukan sumpah tu bila dia nak kifaratkan sumpah dia. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan apa yang kita lihat. Dia sebenarnya dalam bentuk takhir, bentuk pilih. Tapi ialah didahulukan dengan kifarat beri makan kepada orang miskin. Mungkin ada orang yang dia bersumpah tetapi dia tak mampu nak beri makan kepada, bukan tak mampu, mungkin tak ditemui, bukan tak mampu, tak ditemui orang miskin di tempat dia. Jadi macam mana dia nak bayar kifarat dengan beri makan kepada miskin? Beri makan atau beri pakaian ataupun merdeka hamba. Merdeka hamba ni kos yang besar sebenarnya. Merdeka hamba ni nisbah kepada orang yang kalau dia ni duit banyak, duit banyak dan ada hamba, maka dia ambil itu yang lebih utama untuk dia. Tapi kalau dua-dua tu dia tak mampu, beri makan miskin dia tak ada duit, lepas tu nak merdeka hamba pun duit tak ada juga, maka pilihan terakhir adalah dia pilih berpuasa 3 hari. Tapi sebenarnya hamba tu dia sesuatu yang bersifat relatif. Zaman sekarang ni memang tak adalah raqabah hamba ni. Jadi tinggal lagi 2 sahaja, beri makan 10 orang miskin ataupun puasa sunat 3 hari. Puasa sunat untuk kifarat sumpah tadi. Puasa kifarat sumpah. Jadi antara 2 tu, antara beri makan dengan kifarat dengan puasa, itu bergantung kepada keadaan orang tu. Mungkin bagi orang yang ada duit, dia lebih mudah beri makan 10 orang miskin. Mungkin bagi orang yang agak masalah keuangan dan masalah keuangan, mungkin bagi dia puasa 3 hari itu lebih mudah. Jadi adanya pilihan itu sebagai satu kemudahan untuk meraihkan keadaan orang yang nak mengkifaratkan sumpah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. InsyaAllah kita sambung lain kali lah untuk perbincangan berikutnya. Sebab saya ada hal lain ni, insyaAllah kita sambung hari Jumaat ni pula lah. Kita tak boleh buat pada hari Ahad sampai Khamis, hanya pada hari Jumaat dan hari Sabtu saja dengan kekangan masing-masing berbaki ni. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.